proceed dengan kuis keempat pada minggu hadapan. Mungkin saya bagi masa sedikit untuk kamu study dan kita akan bermula untuk kuis keempat dalam hari Khamis lah. Maksudnya sebelum hari Jumaat sebelum hari Jumaat selepas hari Selasa, Rabu atau Khamis nanti saya akan maklumkan semula lah berkenaan dengan kuis tersebut sebab pada kelas yang lepas pun saya dah maklumkan ada beberapa lagi assessment yang kita tak selesai iaitu satu lagi adalah practical task. Practical task juga nanti saya akan bagi pada minggu hadapan. Practical task ni samalah macam lab exercise. Kita buat dalam packet tracer. Cuma di dalam practical task ni ada kena hantar packet tracer dan kedua kena hantar report lah. Simple report baik. Jadi kita teruskan semula perjalanan PDP kita yang masuk minggu ke-10 diam tak diam minggu ke-10. Dalam 10 minggu tu kita sempatlah jumpa sekali saja. Itu pun nasib baik jumpa kemudian yang selebihnya kita buat kelas secara online. Dan hari ini kita teruskan topik kita berkenaan dengan IP security ataupun IPsec. Jadi sebelum kita teruskan kepada maklumat IP security, jadi saya ingatkan semula yang mana IP security ni adalah bahagian daripada public network, daripada public. Saya kena selalu mengingatkan benda ni sebab biasanya pelajar sering lupa kan, lupa tentang terminologi baru ni. Selalu kena pesan, selalu kena ingatkan. Jadi kita sedia maklum bahawa di dalam one itu sendiri kita bahagikan kepada dua. Yang ni saya maklum, saya tahulah semua tahu. Yang pertama apa? Adik boleh bantu saya ke? Connection pertama dalam one kita sebut sebagai apa? Adik ada ke? Adik Bruce Lee. Ada. Adik yang connection pertama kita sebut sebagai apa ni? Satu contoh connection. Satu jenis jenis communication di dalam one. Yang pertama apa? Dia ada dua je. Dia yang boleh bantu ke? LAN dan WAN tiba. Ya? Boleh ulang semula? LAN. LAN tu lain lah. LAN tu dah pergi pada private dengan public cik. Betul. Private dan public. Private dan public tu tadi. Private and public one. Tu saya kena ulang tu. Tak ulang memang tak tahulah. Jadi student kena study benda ni. Sambil-sambil saya bercerita ni, dia macam storytelling kan. Cantiklah sikit sebab saya tak nampak kan kamu tengah buat apa Jadi kita ada dua, private and public one. Ini yang kita cover sepanjang topik 2, 3 dan 4. Nombor 1 tu merujuk kepada hierarchical network design Dia ada flexibility, hierarchy, resiliency dan sebagainya. Dan topik kelima ni dia lebih kepada monitoring. 2, 3, 4 ni merujuk kepada inilah sama ada private ataupun public. Sekarang kita berada topik keempat, merujuk sebahagian besarnya adalah berkenaan dengan public one connection. Jadi dalam private ni pun kita ada beberapa teknologi. Antara lainnya ni kalau ingat lagi kita ada PPP ataupun this line tu sendiri. Samping tu kita ada circuit switched dan packet switched packet switched. Kemudian yang keempat ada 3 ke ada 4 saya tak ingat juga. 3 Apa?
Sebab bawah circuit tu apa nama dia, PT pula, PSTN. Oh, PSTN. Okey, baik. Public Switched Telephone Network ni yang guna analog tu. Packet switched, dia adalah frame relay dan sebagainya. PPP ni lebih kepada list line tadilah T1, T3, E1 dan sebagainya. Kemudian kita ada public, bila sebut public, internet lah. Internet. Dan bila sebut internet, teknologinya ada pelbagai, antaranya DSL, broadband, broadband, dan kita juga ada VPN. VPN. Dan dalam VPN ni kita bahagi pula kepada 3. Tapi dalam kelas kita ni merujuk pada 2 je, iaitu GRE yang kita dah lihat minggu lepas dan IP security yang kita nak lihat. Sebenarnya kita dah belajar minggu lepas, cuma hari ni kita nak recap sikit, kemudian kita akan buat lab lah. Jadi DSL pun ada teknologi dia, PPPoE. Dalam broadband ni pun kita ada teknologi lain kabel sistem, kita ada fiber to the home, apa lagi, WiMAX dan sebagainya. Itu broadband lah. Dan semua ini adalah berlaku pada public. Bila kita sebut public, maksudnya kita berkongsi infrastruktur. Kalau private ni dia eksklusif, dia menghubungkan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Jadi ini pelajar kena maklum lah tentang semua kategori yang ada di dalam One Connection ini, iaitu merujuk kepada private dan public. Dan sebenarnya kita dah selesai selesai cover ke semua perkara ni. Jadi kalau ada tiba-tiba bila saya explain ni, tiba-tiba rasa macam tak pernah dengar ataupun tak pernah nampak, itu maksudnya anda dalam bahaya lah. Jadi kena mula study sebelum exam dia. Baik. Okey, jadi hari ni kita masuk pada topik IP security. Jadi kita sedia maklum bahawa IPsec adalah salah satu kategori di dalam VPN. Dan kita sedia maklum juga VPN ini adalah beroperasi pada public network, dan namun dia perform seperti teknologi yang berada pada private one. Sebab tu kita sebut dia virtual private network, VPN. Jadi dibangunkan mengikut IETF standard, which is untuk antara fungsi utamanya adalah untuk menjamin keselamatan, can be secure across IP network. Kenapa nak kena secure? Antara lainnya kita sedia maklum lah, sebab di dalam public ni bila berkongsi infrastruktur dengan pengguna lain, maka data pengguna tu akan lebih terdedah kepada public, terdedah kepada mungkin serangan, mungkin ada unauthorized access yang cuba untuk grab dia punya data dan sebagainya. Jadi disebabkan itu kita perlu satu security mechanism yang mana ia digunakan untuk protect data pengguna tadi. Dan hari ini kita tengok berkenaan dengan IP security, used to protect and authenticate IP packet between source and destination and provide this essential security function. Jadi di samping tu IP security ini juga provide beberapa fungsi-fungsi security yang lain. Yang pertama, kita sedia maklum, yang ini telah saya discuss pada minggu yang lepas. Yang pertama adalah berkenaan confidentiality, which is bila kita sebut confidential ni dia lebih kepada kerahsiaan data lah, yang mana menggunakan kaedah encryption algorithm to prevent cyber criminal from reading the packet content. Jadi dia lebih pada kaedah encrypt, kita nak encryptkan data kita. Encrypt ni sebenarnya menggunakan contohlah, kita ada satu word ABC, ni contoh data kita. Jadi bila di encrypt dia akan jadi contohnya FGH, contohlah
Ni proses decrypt. Ni original data. Bila dia encrypt, dia akan jadi data yang lain. Data lain ni dia akan merujuk kepada satu key. Dia ada key kat sini. Key Contohlah key dia letak 3. 3 bila dia melalui proses encryption, maka ABC data tadi akan ditukar kepada abjad lain, FGH. Sebelum dia di-decrypt semula menggunakan key yang sama, iaitu 3, dan ditukar semula ke bentuk ABC. Baik, itu yang disebut sebagai encryption ataupun confidentiality. Dan yang kedua adalah merujuk kepada integrity, which is integrity ni menggunakan hashing algorithm. Hashing algorithm kat sini kita ada dua hashing algorithm yang sering kali digunakan. Yang pertama kita sebut sebagai MD5 ataupun dia akronim untuk Message Digest 5. Maksudnya sebelum ni adalah MD1, MD2, yang paling latest MD5. Dan kita juga ada SHA-1, security hashing algorithm. Tak salah saya lah. Security hashing algorithm 1. Jadi beza kedua ni daripada segi yang pertama algorithm, yang kedua adalah bit. Jadi more secure pada bahagian SHA ni berbanding MD5 lah. MD5 ni kurang secure berbanding dengan SHA daripada segi pelaksanaan ataupun algorithm dia. The hashing algorithm to ensure that the packet has not been altered between source and destination. Maksudnya semasa penghantaran data tadi, integrity ni nak memastikan bahawa data ni tidak ada sebarang modifikasi. Kalau data tu adalah dalam bentuk macam tadi saya ambil ABC, maka data yang sampai kepada pengguna pun ABC juga. Tak ada sebarang modifikasi sama ada daripada bentuk fizikal ataupun bentuk size data tersebut. Kalau ABC ni kapasiti dia adalah 10 meg, manakala data yang sampai juga adalah konten yang sama dan saiz nilai yang sama. Maksudnya tak ada perubahan yang berlaku. Sebab walaupun konten yang sama, contoh ABC, tetapi data ini juga boleh berubah apabila ada attacker ataupun cyber criminal yang dia tak ubah apa-apa, cuma dia baca data tersebut. Jadi itu dia akan mengubah maklumat data itu sendiri. Secara umumnya kita nampak data itu sama, tetapi secara sistem filenya, data itu sebenarnya telah diceroboh, oleh man in the middle, attacker dan sebagainya. Baik, yang seterusnya kita ada yang disebut sebagai origin authentication, which is use IKE. IKE ni adalah Internet Key Exchange to authenticate source and destination. Baik. Bagi memastikan proses ataupun yang integrity ni, contohnya kita guna MD5 lah. MD5 ni, contoh MD5 ni dia jadi macam ni tau. Integrity ni jadi macam ni, data dia ABC. Jadi kat sini dia akan berubah jadi satu huruf lain lah. Gabungan lah dia antara huruf, number dan mungkin simbol. Kalau tak salah saya lah, nanti kita semak balik. Tapi dia berubah, dia berbeza dengan encryption. Encryption di dalam abjad yang sama, tetapi untuk integrity ni di dalam huruf ataupun aksara yang berbeza lah. Dia ada number, dia ada huruf, simbol dan sebagainya. Baik, jadi disebabkan number ni sebenarnya ni original message yang ni yang selepas di hashing melalui proses hashing algorithm, contoh guna MD5 tadi. Dan sebenarnya apabila kita baca file tersebut semasa berlakunya perhantaran, kita grab maklumat ni dan kita cuba unhashingkan dia menggunakan beberapa aplikasi ataupun tools. Jadi secara automatik kita akan dapat maklumat asal dia, ABC. Maksudnya kat sini saya nak nyatakan bahawa konsep yang digunakan pakai oleh MD5 ni tidaklah, ataupun SHA-1 ni tidaklah betul-betul selamat. Sebab apa? Pengguna ataupun attacker tadi ataupun cyber criminal tadi boleh copy maklumat hashing
dan dia boleh unhashing kan menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk membaca original data yang dihantar oleh sender tadi. Okey, dapat situ. Jadi disebabkan hal ini, dia come out dengan satu lagi protokol lah kita panggil protokol iaitu yang disebut sebagai IKE ni. Betul lah protokol yang mana ia digunakan untuk menjamin keselamatan terutamanya pada integriti tadi. Jadi di sini hashing ni dia akan di-add-on-kan dengan satu key. Dan key ni sebenarnya dia akan melalui proses hashing. Bila dia dah macam ni kan, hashing message kita ni, contoh saya padam ni, message dengan hashing ni, dia akan keluar satu maklumat yang kita sebut sebagai, kalau tak salah saya lah, digital certificate, DS, digital certificate. Dan digital certificate ni, apabila ianya perlu di unhashingkan pada bahagian recipient, jadi dia akan merujuk kepada maklumat key ni tadi. Maksudnya tak semua orang yang boleh unhashingkan maklumat ni. Yang boleh unhashingkan hanyalah pada bahagian source dan pada bahagian destination. Berbeza dengan keadaan yang sebelumnya. Yang keadaan sebelumnya, sesiapa saja boleh unhashingkan dia bila mana dia mendapat maklumat hashing ni tadi. Maklumat hashing ni sebenarnya mudah je kita perolehi apabila kita menggunakan tools yang kita sebut sebagai protocol analyzer macam Wireshark dan sebagainya. Jadi mudahlah kita perolehi maklumat ini. Kemudian kita boleh unhashingkan. Tapi sekarang ni dengan penggunaan maklumat ini, iaitu message kita tambah dengan key, maka hanya recipient sahaja yang boleh unhashingkan maklumat yang telah melalui proses hashing tadi. Sama ada menggunakan MD5 ataupun SHA tadi. Baik, itu yang disebut sebagai origin authentication, which is internet key exchange, protocol to authenticate source and destination. Dan terakhir sekali di dalam IPsec yang kita sebut sebagai DH, which is Diffie-Hellman, used to secure the key exchange. Ni dia berkait pula yang ni used to secure the key exchange. Sebab di dalam proses encryption, decryption dan sebagainya, kita biasanya akan melalui dua perkara. Yang pertama yang kita sebut sebagai encrypt dan decrypt lah. Encrypt dan decrypt. Okey, baik, untuk encrypt dan decrypt, dia mempunyai specific key. Untuk encrypt, dia ada kita sebut sebagai public key. Public key. Dan untuk decrypt, kita sebut dia sebagai private key. Private key. Jadi untuk menjamin keselamatan private dan public key ni, dia ada satu lagi protokol untuk menguruskan perkara ni. Ini yang kita sebut sebagai Diffie-Hellman. DH, Diffie-Hellman. Short form dia adalah DH. DH ni dia ada beberapa group yang tak salah saya dia sehingga DH21 kot. Kalau tak salah saya lah. Nanti kita semak semula. Tetapi dalam packet tracer dia hanya boleh support DH1 sampai DH5 sahaja. Untuk real device mungkin dia boleh support sampai 21. Baik. Okey, ada apa-apa soalan? Dia faham sebagai contoh kan. Contoh kan. Okey. Okey, contoh Okey, saya tunjukkan proses encryption dulu. Contoh, bila kita sebut encrypt ni, maka dia terbahagi kepada dua perkara lah. Satu plain text dan satu ciphertext. Plain text ni adalah dalam bentuk clear text. Clear text tu maksudnya word yang boleh kita baca lah. Word yang kita boleh baca. Contohnya saya bagi. Okey. Jadi di sini kamu nampak ada dua kita panggil apa ni? Dua kolom kat sini. Satu plain text dan satu ciphertext. Baik, untuk kita encrypt biasanya kita akan tukar kalau yang macam ni kan, A
kita akan, bila kita encrypt dia akan jadi A semulalah. Tapi bila kita ubah dia punya kedudukan, macam ni kan. A, kita encrypt dia jadi B. Sebagai contoh saya tunjukkan. Jadi bila kita baca dia R, ni R kan. Mana R tadi? Ni R, jadi dia akan Tak dengar suara. Sekejap. Okey. R, okey saya ulang balik. Ini adalah contoh basic encryption Basic encryption yang mana bila mana R, contoh saya ubahkan. Contoh yang ni yang daripada awal. Apabila plain text dia adalah daripada A dan ciphertext juga kita baca A lah. Sebab tu dia dapat macam ni plain text dan ciphertext. Tapi kalau kita ubah daripada satu menggunakan key satu, jadi A ni dia akan baca B. Contohnya saya punya plain text adalah raya. Saya punya password raya jadi R ni dia akan tukar kepada S. Dia rujuk pada table ni R dia akan tukar kepada S. B dia akan tukar A dia akan tukar kepada B. Y kepada Z dan yang terakhir A kepada B. Jadi dia akan rujuk kepada key yang kita masukkan ni. Kalau key yang kita masukkan lebih banyak, maka lebih banyaklah kita punya ciphertext ataupun pertukaran pada ciphertext Jadi ini basic encryption yang kita boleh pelajari kat sini. Dia akan tukarkan daripada key kepada key lah. Jadi lebih tinggi kita punya key ni, maka lebih sukar untuk di decrypt lah. Lebih sukar untuk di decrypt. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan hashing. Sebagai contoh, kat sini saya menggunakan key yang sama untuk hashing dan dia akan keluarlah sini. Original tag adalah hashing, raya. Dan apabila kita dah hashing, dia jadi macam ni. Ni MD5 dan ini SHA-1. Sebab kita cover dua protokol ni saja, maka di sini kamu nampak perbezaan dia. Untuk MD5 dia hanya kalau tak salah saya 128 bit. Lebih kurang itulah Manakala SHA-1 ini bitnya lebih tinggi. Lebih tinggi sebab tu kamu nampak dia punya hashing tu lebih panjang. Lebih panjang maksudnya lebih secure, tetapi kena ingat apabila algoritma tu complicated, maka dia akan memakan masa yang lama untuk decrypt, dan yang kedua dia consume more energy to process the data lah. Jadi apa yang saya maksudkan tadi, contohnya kan sepanjang transaction kita, contoh data yang kita hantar adalah raya. Sepanjang transaction kita, bila kita ataupun attacker ni grab maklumat MD5, jadi dia akan dapat ni maklumat ini. Dia tak akan dapat yang ni raya ni sebab dah melalui proses hashing. Jadi apa yang attacker ni buat, dia akan copy maklumat ni, dia akan copy dan dia akan masukkan ke dalam ni message digest ni. Kita copy dulu. Dan padam pula. Dan nanti kita akan pastekan ke dalam ni lah MD5 Okey, jadi dia akan calculate. Ini saya masukkan tadi. Kalau menggunakan algoritma yang panjang ataupun yang complicated, maka proses nak unhashing tu makan masa yang lama. Sekejap Kenapa dia tak jadi Sekejap, saya cuba sekali lagi. Sini kot. Ikut. Oh ya, ikut Okey. Jadi kalau kita guna SHA-1 tadi, jadi dia lagi panjang lah. Hashing. Tak berjaya. Something wrong somewhere.
Reverse unhashing. Ikut. Jadi sepatutnya dia akan dapat key yang tadilah. Key yang kita masukkan tadi kan. Yang ni raya ni sebagai key dia. Jadi untuk memastikan bahawa hashing code ni benar-benar secure, not found dia kata. Sekejap saya cuba ubah pada perkataan lain lah. Tadi saya dah buat perkataan lain. Jadi kita guna perkataan yang sama ni untuk test dia punya hashing macam ni lah dia nampak key word apa ataupun data apa yang kita hantar tadi dengan hanya copy sahaja maklumat MD5 yang diperolehi semasa transaction di antara router A kepada router B. Macam mana nak dapat ni? Kita kena guna protokol ataupun application yang boleh analyze penghantaran data. Biasanya kita guna Wireshark dan sebagainya. Jadi disebabkan hal ni, kita nampak MD5 tu tidak berapa menjamin keselamatan penghantaran data. Jadi kita come up dengan satu lagi teknologi yang kita sebut sebagai Internet Key Exchange. Yang mana dia akan dikombinekan dengan mesej pengguna ataupun source tadi, dan di situ dia akan melalui proses hashing dan apabila selesai dia akan keluar dengan satu digest ni satu kod lah, satu kod bila dia dah combine di antara mesej dengan key, di sini dia akan keluar satu digest code lah. Digest code ni dia macam nombor 8321. Jadi apabila sampai ke recipient juga akan melakukan proses yang sama, iaitu dia dapat mesej yang hashing ni, dia akan dikombinekan dengan key, dan apabila di unhashing kan, sepatutnya dia akan mendapat kod mesej digest yang sama, 01832. Jadi jika dia mendapat kod lain, maka secara automatiknya recipient tersebut bukanlah recipient yang sebenar dan data tadi akan di-drop. Maksudnya dia tidak akan sampai kepada pengguna. Itu yang terjadi di dalam proses yang kita dapat lihat untuk IP security lah. Baik. Okey, setakat tu faham tak? Faham Boleh faham senyap je, biasa senyap faham. Ke senyap tidur Saya tak faham tapi buat faham tu. Sebab tadi line hilang. Tak faham yang mana tu? Tak, tadi Encik tengah cakap pasal yang key tu kan. Lepas tu tiba line hilang. Macam tu. Terus bila Encik cakap saya tak faham. Yang mana C? C mana? Key. Tak dengar lah. Hello. Key. Oh, key. Key. Okay. Sebab tadi tiba line hilang. Line wifi di Poli. Okey. Oh, guna line Poli Okey, kejap saya recall balik. Okey, dia tak faham, dia kena lukis. Jadi ni adalah seorang nama dia siapa Abu lah. Abu ni dia dah hantar mesej. Mesej ni mesej lah mesej. Dan ni nak cerita berkenaan dengan hashing lah hashing algorithm tadi. Jadi apabila dia hantar mesej, di sini dia akan ada satu algorithm yang kita sebut hashing algorithm contohnya yang tadi kita dapat lihat MD5. Jadi nak memastikan bahawa penghantaran ni memenuhi kehendak integriti. Tadi kita ada tengok CIA tadi confidential integrity authentication tadi. Nak memenuhi kehendak integriti itu, iaitu data tadi tidak boleh ada modifikasi. Jadi di sini dia menggunakan MD5, algorithm MD5 ditambah dengan key tadi kita guna apa key tadi? IKE Internet Key Exchange untuk memastikan keselamatan. Jadi apa yang terjadi kat sini, data tadi
Data ni lah Data ni akan dikombainkan dengan maklumat IKE ni. Dan dia akan keluar kat sini adalah digest. Digest ni adalah berupa kod. Contoh ni contoh lah Dan sampai sini dia akan di-encrypt. Data ni semua, data ni akan di-encrypt. Di-encrypt lah sini ni bukan shopping bag ini Solex Solex. Baik, jadi bila dah encrypt, ni encrypt encrypt ni dia adalah algoritma lain Jadi bila ini satu proses yang berlaku pada bahagian sender, dan apabila pergi ke bahagian recipient, jadi data ni perlu kita panggil decrypt. Okey, untuk encrypt ni saya masukkan sikit. Untuk encrypt ni kita ada dua kaedah lah, ada berbagai algoritma. Yang mana untuk decrypt kita perlu menggunakan, ada yang menggunakan key yang sama, dan ada yang menggunakan key yang berbeza untuk encrypt dan decrypt. Ia bergantung kepada algoritma apa yang kita gunakan. Tapi untuk encrypt ni nanti saya akan jelaskan kemudian. Kita fokus kepada bahagian hashing ni dulu. Kemudian apabila nak melakukan proses decrypt, maka decrypt contoh ni data. Ni data lah ni yang ni tadi yang atas ni. Bila dah digabungkan dia jadi satu data lah ni di maklumat yang telah di-encrypt tadi. Jadi bila nak decrypt decrypt bila nak decrypt, maka apa yang berlaku kat sini, dia akan sekali lagi menggunakan fungsi ataupun algoritma ni MD5 dan IKE, yang mana maklumat yang diperolehi sepatutnya dia akan keluar digest tadilah 01811 apabila melakukan proses decryption yang tadi maka maklumat ini kalau sama dengan maklumat ini, match dengan maklumat ini, maka barulah recipient tadi akan dapat baca maklumat ataupun akan dapat baca mesej siapa yang dihantar tadi, ABC sebagai contoh. ABC. Jadi ini adalah untuk menjamin keselamatan data yang dihantar tadi tidak berubah dan sebagainya. Jadi jika data itu berubah, maka kod ini juga akan berubah. Dia tak akan dapat kod yang samalah. Contoh pada bahagian sender 01811. Pada bahagian recipient dia akan bertukar 07 dan sebagainya. Jadi apabila kod tidak sama, maka secara automatik proses untuk penghantaran data kepada sender akan denied. Seterusnya data yang dihantar tadi akan drop lah. Akan di-drop. Okey. Itu proses dia lah. Macam mana kaedah penghantaran data yang menggunakan authentication algorithm iaitu MD5 dan IKE iaitu internet key exchange ini berlaku untuk authenticate, untuk encrypt, decrypt dan sebagainya. Baik, boleh faham Boleh. Okey. Baik. Okey, selesai pada bahagian tu. Okey, ini berkenaan dengan IPsec teknologi, which is kat sini kita dah kenal pasti bahawa kita ada satu IPsec framework. Dalam IPsec framework ni dia adalah beberapa protokol confidential, integrity, authentication and defilement. Dalam kes ini kita perlu memilih setiap daripada protokol ini untuk digunakan bagi proses transaction di antara source kepada destination. Seperti juga yang dimaklumkan, IPsec is not bound to any specific rule for security communication. Jadi kat sini dia bukan tetap, dia tak fix. Dia boleh menggunakan sebarang protokol yang ada. Kita nak guna DES ke, SHA ke, PSK, DH5 dan sebagainya. IPsec can easily integrate with new security technology without updating existing IPsec standards. Ini pun kita dah sedia maklum bahawa disebabkan IPsec ni bukanlah merujuk kepada device apa yang kita gunakan. Kita tak kisah kita nak guna router apa,
router model apa, version apa dan sebagainya. Disebabkan hal itu, ianya boleh kita integratekan dengan pelbagai security teknologi yang lama ataupun yang baru. Berbanding penggunaan private lah. Private dia akan rujuk kepada physical connection apa yang kita gunakan. Baik, the open slot of IPsec framework shown in the figure can be filled with any of the choice that are available for the IP security function to create a unique security association. Baik, apabila kita dah pilih beberapa protokol ni, satu, jadi gabungan di antara kesemuanya, ini yang kita sebut sebagai SA ataupun Security Association. Merujuk kepada gabungan pilihan yang kita lakukan pada setiap protokol. Protokol confidentiality ni ada satu, integrity ni satu protokol, authentication dan defilement juga satu protokol. Gabungan di antara keempat-empat protokol ni kita sebut sebagai SA lah, Security Association. Baik, choosing the IPsec protocol encapsulation is the first building block of the framework. Jadi melalui pemilihan kita yang tadi kita dah buat kan, kita pilih-pilih satu kan, pilihan tu akan kita panggil diletakkan pada bahagian atas IP security protocol, which is IPsec encapsulate packet using authentication header, yang kita sebut sebagai AH ataupun ESP, which is encapsulation security protocol. Tapi dia ada beza, sama ada kita pilih AH ataupun kita pilih ESP ataupun kita pilih gabungan di antara kedua-duanya. Jadi jangan confuse, AH ni bukanlah protokol, cuma ia adalah maklumat yang kita perolehi daripada protokol-protokol yang berada pada bawah ni lah, yang ada pada confidential, integrity dan sebagainya tadi. Begitu juga dengan ESP dan ESP plus AH. Pemilihan ni kita akan masukkan ke dalam IPsec protokol yang berada pada bahagian atas framework. Bahagian atas framework. Baik. The choice of AH or ESP establish which other building block are available. Jadi di sini nyatakan AH is appropriate only when confidentiality is not required or permitted. Jadi AH ni ataupun authentication header ni sebenarnya is not secure. Dia tidaklah melakukan proses encryption pada bahagian data kita. Dia hanya melibatkan proses authentication sahaja. Kalau tak salah saya, authentication dan integrity sahaja. Maksud situ dia tidak ada sebarang proses encryption pada bahagian confidentiality. Manakala ESP, iaitu Encapsulation Security Protocol, provide both, which is confidentiality and authentication untuk protect kita punya data. Jadi kena buat perbezaan kat situ. Jadi AH, di sini AH merujuk kepada protokol bagi authentication dan integrity. Authentication dan integrity. Manakala untuk ESP merujuk kepada ke semua protokol lah. Sekurang-kurangnya dia ada 4 kat sini. C, I dan E. Jadi di sini jelaslah menunjukkan AH ni tak ada proses encryption. Jadi kalau tak ada encryption, kenapa kita gunakan? Jadi di sini dikatakan bila mana confidentiality is not required or permitted. Jadi kita ada option untuk AH. Tetapi jika kita perlu memilih antara authentication header ataupun ESP, jadi kita boleh menggunakan ESP kerana pada ESP ianya fulfill ke semua protokol yang security protokol yang kita perlukan, iaitu confidentiality, integrity dan authentication. Dia ada encryption, dia ada hashing algorithm dan juga dia ada authentication process. Baik. Okey, kita lihat yang pertama yang disebut sebagai confidentiality, which is dia kata the degree of confidentiality depend on the encryption algorithm and the length of the key used in encryption algorithm.
The number of possibility to try to hack the key is a function of the length of the key. The shorter the key, the easier to break. Jadi ini merujuk kepada encryption key yang kita gunakan. Jadi lebih pendek ataupun lebih singkat aksara key yang kita gunakan untuk encrypt, maka lebih mudah untuk attacker ataupun cyber criminal ni break kita punya key tadi lah. Baik. Ini sebenarnya key ni dia bergantung kepada algoritma yang kita gunakan. Contohnya kat sini kan, Jeremy ni dia menghantar $100. Jadi $100 ni dia akan melakukan proses encryption dan ditambah dengan satu key untuk menjamin keselamatan penghantaran data tersebut. Jadi bila dah melakukan proses tersebut, dia akan di-hashingkan maklumat tersebut dan akan melalui pada bahagian internet. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya pada bahagian hashing ni berlaku pada bahagian router. Ini pun router. Okey. Jadi dia secure kepada bahagian ni saja. Yang atas ni semua adalah pada bahagian LAN, pada bahagian lokal. Jadi dia masih terdedah kepada attacker internal attack. Tapi untuk global attack ni dia lebih selamat lah. Sebab fungsi VPN ni adalah untuk melindungi di antara VPN gateway pada bahagian source dengan VPN gateway pada bahagian destination. Jadi bila dah melakukan proses ini, jadi kita nampak ni attacker ni dia tak boleh baca maklumat tersebut lah. Dan dia akan melalui proses decryption menggunakan sama ada key yang sama ataupun key yang berbeza lah. Depend on algoritma yang digunakan. Ini sekali lagi bergantung kepada algoritma encryption yang digunakan oleh penghantar, sender. Sebelum saya lupa, pada bahagian ini seperti yang kita sedia maklum, VPN ini berlaku di antara VPN gateway pada bahagian sender dan pada bahagian receiver. Jadi melalui pemilihan, sebenarnya pemilihan ini secara gambaran kita nampak begini. Tetapi bila mana berlakunya configuration di dalam packet tracer, di situlah kita baru nampak ataupun perasan macam mana kita nak pilih setiap daripada satu protokol ni. Kita boleh pilih salah satu daripada protokol semasa configuration untuk setiap protokol ini kita lakukan. Dan satu lagi perkara yang penting, jika pada router 1 menggunakan 3DES untuk encryption, menggunakan MD5 untuk hashing dan menggunakan RSA untuk authentication, serta DH2 untuk Diffie-Hellman iaitu key exchange, maka pada bahagian receiver perlu menggunakan protokol yang sama. Jadi kat sini perlu mencapai negotiation lah di antara router 1 dan router 2 dalam penggunaan protokol. Bila mana protokol yang digunakan berbeza, maka secara automatik connection VPN tadi tidak akan sukses lah. Maksudnya penghantaran data boleh dihantar, tetapi fungsi security tadi tidak akan berlaku pada bahagian tersebut. Jadi kena make sure bahawa router sender dan receiver menggunakan security protokol yang sama. Baik. Okey, kemudian kita sambung sikit berkenaan dengan encryption algorithm, which is highlight in the figure the symmetric key crypto system. Symmetric ini kalau tak salah saya ada terangkan pada kelas yang lepas. Di dalam proses encryption kita ada dua kaedah, terutamanya untuk key exchange, asymmetric dan symmetric lah. Ada yang ingat tak? Asymmetric kita guna different key different key untuk encrypt dan decrypt manakala untuk symmetric kita gunakan same key untuk encrypt dan decrypt. Jadi ini kena ingat lah. Symmetric dan symmetric ni dia mempunyai algoritma yang berbeza lah.
Tapi di sini dinyatakan the figure are all symmetric key, which is use the same key to encrypt and decrypt. Jadi yang pertama ada algorithm DES, which is use 56-bit key. Also the 3-DES, the maximum is 64-bit block. AES, which is as multiple type of bit, maximum dia 256 bits, and also have a seal 160 bit key. Jadi kat sini adalah bergantung, key ni sebenarnya lebih panjang key dia. Key length tu lebih panjang. Hello? Dengar ke? Dengar Dengar, tapi gambar tak ada. Satu ada balik. Gambar cik je. Oh iya ke? Okey, nampak ada Okey. Nampak. Okey, baik. Kat mana tadi Okey, key length key length. Baik, algorithm ni there's a different type of key length lah. Jadi key length ni dia akan merujuk kepada difficulty of the algorithm. Jadi lebih besar ataupun lebih panjang key length dia, maka lebih sukar untuk melakukan proses decryption, menyebabkan CPU, prosesor kita bekerja lebih lama, tetapi kena ingat ia lebih secure lah berbanding dengan key length yang rendah dan dia akan consume more energy. Jadi it depend on you punya ataupun data apa yang you nak secure. Kalau simple data saja, jadi kita boleh menggunakan algoritma yang lebih rendah berbanding dengan memang data tu important kan, confidential, jadi kita boleh menggunakan bit-bit data yang lebih besar, merujuk kepada algoritma yang lebih canggih lah, lebih power, sukar untuk di-decrypt. Jadi kat sekarang ni macam Bitcoin kan, Bitcoin pun menggunakan banyak algoritma untuk encrypt, decrypt dan sebagainya. Sebab tu dia consume more energy. Banyak CPU dia, banyak dia punya graphic card yang diperlukan untuk melombong Bitcoin ni kan. Jadi itulah depend on the algorithm, difficulty of the algorithm, the complicated of the algorithm. Jadi complicated tu maksudnya lebih sukar, maksudnya lebih secure lah. Baik, seperti yang dinyatakan tadi, merujuk kepada key length tadi. Perbezaan untuk MD5 dan SHA, which is a secure apa tadi? Secure hashing algorithm. Maka kita dapat lihat untuk SHA ni dia most secure lah compared to MD5. Jadi ini juga sebenarnya integrity ni saya dah terangkan dalam page yang sebelum ataupun slide sebelumnya. Jadi saya baca sedikit. Poin yang pertama, data integrity means that the data has not changed intrinsic, which is tak ada sebarang modifikasi yang berlaku. Method of proving data integrity is required. Jadi method bagaimana kita nak buktikan bahawa data itu tidak berubah. Data itu masih kekal begitu. Kita tak boleh buktikan bahawa data ABC itu daripada sender kan, sampai kepada recipient ABC. Ini bukan bukti yang kita perlukan. Sebab walaupun data ini tidak berubah, maksud saya konten di dalamnya, tetapi kemungkinan besar data ini telah dibaca. Dia dah dibaca tapi tak berubah. Itu juga kita sebut sebagai loss of integrity. Mungkin dibaca saja untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Jadi di situlah yang kita gunakan kaedah Hash Message Authentication Code ataupun HMAC ni, kita gabungkan dengan salah satu daripada integrity algorithm tadi. Jadi dia akan jadi macam ni. C tambah MD5 ataupun kita plus dengan SHA-1 tadilah. Ini yang saya terangkan tadi dalam gambar yang saya lukis tadi tu. Mana gambar saya lukis tadi? Oh, tak ada dah. Hilang. Oh, dia tak save lah. Dalam gambar tadilah, kalau masih ingat lagi atau masih salin, itulah gabungan dia untuk menjamin keselamatan data. Sebab apa kita kena
kita kena ada gabungan ini dengan MD5 sebab saya nyatakan tadi kalau MD5 ni apabila kita menggunakan protokol analyzer untuk scan penghantaran data di antara source dengan destination, maka dengan mudah kita mendapatkan hashing code ni tadi. Kita dapat hashing code lah 89 A, B, C, 11, 3, 8 dan sebagainya lah. Jadi hashing code ni juga kita boleh unhashingkan dia menggunakan tools dan application yang mudah diperolehi di internet. Jadi sebab tu dia kena ada satu lagi add-on dengan protokol lain kita sebut sebagai hash message authentication code untuk menjamin integriti tadi bagi menjawab poin yang kedua ni. To prove the data integrity tadi untuk membuktikan bahawa data ini tidak berubah melalui maklumat digest code tadi yang 018 tadi kan 11. Jadi jika kod yang melalui proses hashing ini melalui proses algoritma hashing tadi pada bahagian sender dan recipient adalah sama, maka di situlah yang kita sebut bahawa dia telah membuktikan bahawa mesej ini tidak berlaku sebarang perubahan. Tapi kalau berubah, maka itulah yang disebut sebagai loss of integrity. Telah berlaku perubahan, telah ada yang view dan sebagainya. Baik. Dan di sini kita memfokuskan kepada dua algoritma. Yang pertama MD5 dan yang kedua adalah SHA lah. Perbezaan di sini ada pada segi algoritma dan pada bit lah. Key length. Dan kita juga ada yang disebut sebagai authentication, pengesahan which is a two IPsec peer authentication method. Yang pertama adalah PSK, pre-share key. Yang kedua adalah RSA lah. RSA ni nama orang Syamil, Reves, Syamil dan Admin. Nanti kalau you punya projek bolehlah letak nama sendiri. Nama sendiri kan MEC, MES. Ni maksud dia lah. Authentication use digital certificate to authenticate the peer. Ni menarik digital certificate ni. Sekarang ni kita kalau dalam security punya environment kan, kita nak menjamin penghantaran data tadi selain daripada integrity dan authentication, integrity dan encryption tadi, selain daripada itu kita menggunakan maklumat ini, digital certificate. Jom kita tengok digital certificate ni apa. Sebenarnya digital certificate ni bila you access kepada internet melalui web browser, secara automatik setiap daripada web page akan memberikan digital certificate pada klien lah. Nampak tak control panel yang saya buka ni? Tak nampak Ke nampak slide? Nampak boleh respon Ke tak dengar? Hello? Boleh nampak. Okey, nampak. Okey. Yang tak ada orang tadi. Sekejap internet option. Okey, kat sini bila you tengok content nampak kat sini. Certificate. Use certificate for encrypted connection and identification. Inilah yang kita sebut sebagai digital certificate tadi. Jadi kalau kita buat kita tengok kat sini kan. Contoh ni banyaklah certificate yang ada merujuk kepada web yang kita telah access lah. Contohnya saya buka satu. Ni certificate information. Apa yang ada dalam digital certificate ni? Yang pertama dia kata this certificate is intended for the following purpose. Dia following lah. Provide your identity to remote computer, ensure the identity. Dan di sini juga dia kata dia ada valid certificate ni daripada 2013 sampai 2028. Jadi apabila dia dah sampai kepada due date ni, maka sertifikat ni akan di-renew semula. Kat sini kalau kamu perasan dia menggunakan DG Cert SHA-2 Height Assurance Server CA. CA ni adalah Certificate Association, CA
Ini adalah contoh digital certificate yang kita dapat perolehi. Jadi banyaklah dia ada certificate kat sini kan. Nampak ni, this certificate is expired. Sebab apa? Dia dah daripada 97 sampai 2002 saja. Expired, jadi dia tak boleh guna lagi lah. Contoh kita cari yang lain pula. Ini dia masih lagi valid sehingga 2030. Provide your identity. Samalah, dia kata certificate ni adalah untuk beberapa perkara kat bawah ni. Ni protect email message, allow secure communication on the internet, protect software for alteration after publication, allow data on disk to be encrypted, allow data to be signed with the current time and so on. Sini dia punya version dia, kita dapat perhatikan dia ada serial number, version, signature algorithm using the SHA-256 bit RSA. Nampak ni. Signature hash algorithm using SHA-256 bit issued by and so on. Okay. Ini adalah digital certificate, yang mana digital certificate ni akan dihantar daripada sender kepada recipient. Recipient tu dia boleh jadi individu ataupun host, kita panggil individu lah, ataupun dia boleh jadi server. Jadi dia boleh exchange sesama daripada source kepada destination. Kita tengok lagi ada maklumat lain. Nampak ni. Ni kat sini boleh baca lah. Certificate overview, which is a public key certificate, usually called a certificate. A digital signed statement is that bind the value of a public key to identify of the person, device or service that hold the corresponding private key. Dia ada maklumat kat sini, you boleh baca kat sini. Jadi dia tengok sini public and private key. Public key encryption, two different key are used to encrypt and decrypt information. Ni macam saya maklumkan tadi. The private key is a key that known only to its owner, while the public key can be made known and available to the entities of the network. Jadi ini dapat kita fahami dengan jelas kat sini. Certificate overview dan sebagainya lah. Ini you boleh tengok ataupun baca untuk pemahaman yang lebih detail lah. Jadi boleh tengok pada you punya laptop masing-masing, pada bahagian internet option, di sini kita ada content, dan pada bahagian certificate ni kita adalah certificate, publisher ataupun SSL state. Jadi kita ambil pada bahagian certificate. Di sini kita boleh pilih sama ada untuk secure email dan sebagainya lah. Okey. Nanti boleh explore, cuba explore. Baik, itu yang dimasukkan sebagai digital certificate. Nanti kalau ada masa yang lebih panjang, saya akan tunjukkan dengan lebih detail lah berkenaan dengan digital certificate. Baik. Kemudian yang terakhir adalah berkenaan dengan Diffie-Hellman. Diffie-Hellman is allow two peer to establish a shared secret key over an insecure channel. A version of the DH key exchange are specified as a DH group. Jadi DH ni sebenarnya untuk provide security bagi pertukaran key di antara mungkin public ataupun private key untuk proses encrypt dan decryption lah. Ini saya maksudkan tadi, DH ni dia ada beberapa group. Group pertama adalah daripada 1 sampai 3, which is should no longer can be used. Tapi dalam packet tracer masih digunakan sehingga DH5. DH group 14, 15 and 16 larger key size, which is 2048 bits sampailah 4096. Dan kita ada juga third group of DH, which is contains 19, 20, 21 until 24 lah. Yang mana size-nya lebih kecil daripada group yang di atas ni, iaitu 256 bit sampailah 2048 bit. Jadi ini untuk real device mungkin kita boleh nampaklah sampai DH mana ni 24. Tapi untuk packet tracer kita just cover pada bahagian yang atas ni, DH1 until DH5 lah. Jadi seperti biasa, bit yang besar ni maksudnya dia lebih secure lah daripada segi algoritma dia.
lebih sukar untuk melakukan proses decrypt dan sebagainya. Okey, baik. Itulah yang dapat kita lihat pada bahagian IP security. Ada soalan tak setakat tu? Boleh faham Sedang kan? Okey. Jadi ini adalah lab exercise yang ke-6 kalau tak salah saya ni mungkin yang terakhir kot ataupun second last. Yang kedua terakhir ada topik 5 sebab topik 5 tu dia tak banyak hands on. Jadi dia mungkinlah yang terakhir ataupun kedua terakhir baik, jadi ini sebenarnya senang sahaja. Kalau yang dapat berjaya buat GRE tu, insya-Allah berjaya buat jugalah IP security site to site VPN jadi kena perhatikan pada bahagian atas ni. Atas ni saya highlightkan site to site. Ini kena ingat kita ada two type of VPN. Yang pertama adalah site to site VPN, which is to connect between one organization to another organization. Dan yang kedua kita ada jenis kedua dalam VPN apa? Siapa boleh maklum pada saya? Selain yang pertama adalah site to site VPN, yang kedua apa? Ada yang tahu tak? Ada yang ingat tak? Sekejap je ni, boleh respon sikit. Nak cakap boleh buka mic Remote access. Oh, power lah Akmal. Betul Akmal, remote access yang kedua adalah remote access. Sebab apa? Yang mana kalau kita tengok pada GRE yang lepas, itu merujuk kepada masih lagi site to site. Yang bahagian remote access ni sebenarnya dia menggunakan application yang kita install di dalam PC ke, di dalam smartphone ke. Kita nak tengok Netflix tu, itu adalah remote access VPN. Jadi dia tak ada sebarang setting yang complicated sangatlah. Dia just install, masukkan mungkin address ataupun semuanya dah berlaku secara GUI jadi yang kita belajar ni site to site untuk hubungkan dari satu network dengan network yang lain. Ini yang kita rujuk sebagai lab yang kelima pada GRE dan keenam pada IP security VPN jadi tu kena ingatlah remote access dan site to site VPN. Baik, sebenarnya site to VPN ni dia kurang popular untuk pengguna biasa macam kita ni. Antara sebabnya adalah yang pertama, dia banyak kena configure. Jadi untuk pengguna biasa, kebiasaannya dia akan gunakan SSH, secure shell untuk remotely access kepada server sebagai contoh. Sebab settingnya ataupun configurationnya lebih mudah daripada VPN IP security ni. Okey, baik. Sebab SSH ni just guna web browser pun boleh, tak ada masalah. Jadi dia lebih mudah berbanding penggunaan VPN. Tapi kalau daripada segi security, sudah tentulah VPN IP security ni lebih secure daripada SSH tu. Baik, kita tengok sekali lalu generally macam mana kita nak set up kita punya lab ni. Jadi di sini kena ada topologi, you kena set up lah topologi ni. Ada 3 router, 1, 2 dan 3. Jadi kita punya VPN adalah bermula pada router 1 dengan router 3. Dan yang lain tu adalah PC dan sebagainya lah. Baik, connection pada network ni memandangkan dia ada 3 network yang berbeza, maka kita connect dengan menggunakan OSPF lah. OSPF version 2 V2 Jadi kat bawah ni pun saya ada bagi maklumat. Ini jadi kena configure OSPF dulu, proses ID 10 dan area 0. Dan di atas ni saya ada bagi sedikit maklumat berkenaan dengan sebelum tu VPN IP security ni dia ada two phase, dua fasa.
fasa first phase, ni ISA-KMP ni sebenarnya kita panggil dia apa ISA Internet Secure Association Key Management Protocol. Kalau tak salah boleh Google ISA-KMP, Internet Security Association Key Management Protocol, which is untuk kita set up IP security. Dia ada 2 phase. Yang phase pertama kebiasaannya digunakan untuk tunnel protection. Tunnel protection. Tunnel secure lah, tunnel protection. Tunnel protection. Dan second phase ni adalah untuk traffic. Traffic protection ataupun kita nak secure traffic lah. Sebab tu dia ada 2 phase. Yang kamu nampak dalam ni, ini adalah dia apa yang kita nak configure pada router 1 dan router 3. Memandangkan VPN kita berfungsi hanya pada router 1 dan router 3 lah. Jadi router 2 ni just untuk network, kita nak tengok dia nak ping saja. Di sini kamu boleh perhatikan key distribution method available untuk manual ataupun ISA-KMP ni. Jadi untuk IP security ni kita guna ISA-KMP lah. Dan encryption algorithm, which is kita ada 3 variation of algorithm. Di sini kita gunakan AES. Hashing algorithm, MD5 ataupun SHA-1. Tapi kita gunakan SHA-1. Authentication method, pre-share key ataupun RSA. Di sini kita guna pre-share key. Dan key exchange, which is Diffie-Hellman, kita gunakan DH2. Dan kita ada IKESA, Security Association. Ingat lagi Security Association membawa maksud mana tadi? Hilang lah. Okey, gabungan di antara yang di atas ni lah. Gabungan di antara protokol yang kita gunakan. Kita pilih apa ni tadi kan? Ini yang kita sebut sebagai Security Association. SE. Dia tulis kat sini 686400 second of lifetime dia. Maksudnya selepas daripada ini, kalau tak ada sebarang perhantaran data, maka dia akan mungkin berada di dalam mode idle lah kot. Nanti saya semak balik. Dan key dia ISA-KMP key, which is kita guna Cisco. Jadi kalau perhatikan maklumat ini, bagi router 1 dan router 3, kedua-duanya menggunakan key serta protokol algoritma yang sama. Seperti yang saya maklumkan tadi. Dia tak boleh router 3 nak guna AES, router 1 nak guna 3DAS. Tak boleh. Dia kena sama, barulah dia boleh establishkan VPN connection tadi. Seterusnya, ini untuk first phase dan ini untuk second phase, which is to protect the traffic between router 1 and router 2. Ini untuk create and protect the tunnel. Dua perkara yang berbeza. Sini transform set. Transform set tu merujuk kepada apa kita panggil? Kita dah bindkan, kita dah kumpulkan ke semua protokol ni tadi. Kita nak guna apa? AES, SHA, pre-share key dan sebagainya. Kita dah bindkan. Itu yang kita sebut sebagai transport set supaya dia menjadi satu protokol. Kalau kita tengok ni dia banyak kan? Kita dah jadikan dia satu. Jadi itu yang kita sebut sebagai transform. Inilah transform set ni. Transform set ni dia kena ada nama lah. Nama yang kita guna kat sini VPN set. VPN set ni nama. Nama ni sebenarnya boleh pelbagai. Kalau you nak letak DDT5 pun tak ada masalah. Janji kedua-duanya menggunakan key yang transform set name yang sama. Hostname mengikut pada hostname router. Peer IP address. Okey, baik, ini kena perhatikan betul-betul. Bagi router 1 dan router 3, ini merujuk kepada tunnel address bagi serial interface pada bahagian neighbor. Ini 10.2.2.2. Kita tengok router 1. Router 1 10 ni. Router 1 kita configure pada router 1 IP yang ni. Manakala kita configure router 3 IP dia yang ni. Jadi ini merujuk ni nampak ni router 1. Address tunnel destination dia adalah berada pada bahagian ni. Serial 010 ni. Manakala address destination bagi router 3 berada pada bahagian
serial 000. Jadi ini kena perhatikan pada bahagian ni lah. Jadi saya rasa tak ada masalah sebab dia dah beri kat sini. Jadi kamu kena perhatikan dengan betul lah. Network to be encrypted, which is 192.168.0 dan 3.0 lah. Iaitu yang berlaku pada bahagian sini lah. Di antara sini, ni kan, besar ni. Sini sampai sini. Sebab ni 1.0 dan ni 3.0 lah ni. Okay. Network yang akan encrypted. Crypto map name, which is VPN map. Sekali lagi, name ni boleh diperbagaikan tapi dengan syarat kedua-duanya perlu sama. Dan SA establish, SA Security Association menggunakan IPsec ISAKMP, Internet Security Association Key Management Protocol. Baik, ini step-step dia saya dah beri kat sini. Saya rasa tak ada masalah untuk kamu configure OSPF. Kemudian dah selesai OSPF, kamu kena gunakan command show version. Show version sekejap, saya tunjukkan sikit. Okay, pada bahagian sini enable show version. Show version Okay, bila show version kita akan dipaparkan dengan maklumat ni. Tapi ni saya dah configure lah, dia jadi macam ni. Sebelum configure, dia jadi macam ni. Security, none. Jadi ini maksudnya dia tak ada update package untuk security technology package license. Jadi apa yang kamu kena buat, kamu kena update lah menggunakan command license boot modules. C1900 ni merujuk kepada merujuk kepada model router tadi. Kalau you guna model C299, gunalah C299. Kalau yang macam saya guna ni, yang ni 199, ni 1990 ni. Jadi saya gunakan 19900. Teknologi package security K9. Jadi bila update ni, jangan lupa untuk save dulu. Ni sebenarnya step 3 ni kat atas ni. Save dulu configuration dan reload. Selepas reload, gunakan semula command show version. Jadi perhatikan sama ada dia dah berubah tak. Daripada none ke atas ni, dia dah ada teknologi package current is security K9. Macam ni lah macam ni. Macam ni, nampak kan? Ni yang dah update lah. Bila update baru kita boleh buat VPN. Kalau tak ada update, yang atas ni VPN punya command is not available pada router tersebut. Okey, kemudian bagi setup router 1 dan router 3 untuk VPN, maka kita kena create dulu interesting traffic. Kita create interesting traffic pada router 1 dan router 3. Tapi ini kita concentrate pada router 1 dahulu. Macam mana nak create interesting traffic? Menggunakan ACL lah. ACL, saya percaya kamu dah belajar ACL pada kelas advanced routing. Jadi sini kita configure ACL 110. 110 ni standard ke extended ACL? Ada yang tahu tak? Boleh share sikit? Ke tak belajar lagi ACL? ACL dah belajar belum? Dah. ACL 110 adalah standard ke extended? 110 ni. Yang saya petakkan tu. Standard ke extended? Ke tak tahu? Siapa ajar advanced routing? Hello. Standard ke extended? Puan Wahidah. Puan Wahidah. Puan Wahidah mesti dah beritahu dah. 110 ni standard ke extended? Kurang. 1 sampai 99 standard. 99 sampailah berapa? 199 extended. Kita tengok pada
apa ni? ACN number ni untuk menentukan standard extended. Yang ni kita guna untuk extended lah. Permit, IP, daripada mana? IP ni yang depan ni yang kita sebut sebagai source. Yang belakang ni kita sebut sebagai destination. Source and destination lah. Jadi merujuk kepada router 1 ni, source dia adalah pada bahagian 192.168.1.0. Dan destination dia merujuk kepada 3.0 lah. 192.168.3.0 lah. Kena rujuk semula pada bahagian topologi. Pada bahagian topologi. Nampak ni. 1.0 ni source bagi router 1. Dan 3.0 ni destination dia. Kalau router 3 maksudnya terbaliklah. Source dia pada bahagian 3.1 dan destination pada 1.0. Okey. Kemudian sinilah kita set up IKE phase 1 untuk ISA-KMP policy on router 1 secure tunnel. Jadi kat sini kita perhatikanlah untuk setup kita gunakan command crypto ISA-KMP policy 10. Policy 10 ni sebenarnya dia ikut pada soalan lah. Soalan kata 10, 10 lah. Soalan kata 100, 100 lah. Kemudian sini nampak kita buat pemilihan untuk AES sebagai algoritma untuk encryption. Ini yang saya kata tadi. Dan authentication kita menggunakan pre-share key. Dan kat sini Diffie-Hellman kita menggunakan group 2. Ini yang task yang kelima ni. Kalau kamu rujuk pada maklumat yang sini nampak ni. Inilah yang kita tengok tadi framework tadi. Dan pemilihannya berlaku seperti yang saya tunjukkan tadi di dalam lab exercise tadilah. Encryption kita guna apa? Sebenarnya bila kamu tengok kan kat sini kan. Sekejap config T. Saya masuk dulu crypto ISA KMP policy. Buat ni polisi ni kita boleh letakkan dia daripada 1 sampai 10,000 lah. Dalam soalan kata 10, kita tak 10. Encryption buat ni dia daripada 3 dash, AES dan dash lah. Dalam soalan dia gunakan AES, jadi kita guna AES. Begitu juga dengan authentication. Dia ada 2. Sepatutnya ada 2 lah, pre-share key dengan apa satu lagi. Tapi kat sini dia ada 1 sahaja. Sebab dia dalam packet tracer kan, mungkin dia tak support algoritma tu. Jadi kita pun gunalah pre-share key. Baik, ini contoh dia. Baik, ini baru bahagian authentication dan encryption serta Diffie-Hellman. Manakala nanti kita tengok pada bahagian integrity. Okey, baik, ini adalah untuk transform set. Transform set ni yang saya kata dia akan bind kan ke semua phase 2 algorithm. Sebelum tu ini phase 2 yang task 5 ni phase 1 untuk kita pilih encryption, authentication dan Diffie-Hellman. Manakala phase 2 ni adalah merujuk kita nak gabungkan ke semua algoritma menjadi satu transform set lah. Kita boleh cakap juga menggunakan command crypto IPsec transform set VPN set. VPN set ni merujuk kepada name of transform set ni tadi. Jadi kita nak transformkan apa? Kita nak transformkan ESP. Ingat lagi ESP pada bahagian sini. Mana slide saya tadi? Yang ni ni atas ni. Dah conteng kan. Tak nampak pula pada bahagian ni ESP, AH, ESP tambah AH. Inilah pada bahagian ni lah ni ESP tu inilah ESP 3ES and ESP SHA HMAC. Jadi kalau dalam packet tracer dia tunjukkan macam ni saya type semula crypto IPsec transform set kita ni nama saja VPN set lah. Kemudian nampak ni bila kita create transform set, selepas kita create dia punya name of transport, kat sini dia akan bagi kita beberapa pilihan.
sama ada kita nak menggunakan authentication header sahaja. Nampak, kalau authentication header saja dia menggunakan integrity punya algoritma iaitu MD5 ataupun SHA bersama dengan HMAC lah. Tiada sebarang encryption algorithm berada pada bahagian authentication header ni. Manakala untuk ESP ni kita ada gabungan di antara encryption, encryption dan MD5 serta HMAC lah. Nampak dia kata ESP transform using 3 cipher with 168 bits. Jadi kita boleh pilih lah mengikut kepada kesesuaian. Jadi di sini dia menggunakan ESP3AES. Kita gunakan ESP3AES. Dan di belakang tu sebabkan yang bahagian depan ni adalah merujuk kepada encryption. Jadi kat belakang ni kita kena gunakan integrity punya algoritma. Jadi kat sini kita gunakan ESP SHA. Okey, dapat kita perhatikan contoh dalam command ni, yang di depan ni adalah merujuk kepada algoritma untuk encryption dan yang di belakang ni adalah algoritma untuk integrity encryption dan integrity. Betul lah integrity. Betul lah integrity baik. Okey, selesai. Kemudian crypto map, ni nama dia VPN map 10 ni samalah macam kat atas tadi. IPsec ISAKMP. Set peer. Okey, set peer ni merujuk kepada destination bagi router. Ini merujuk kepada tunnel bagi router 1 tu. 10.22.2 kita tengok pada topologi router 1. 10.2 pada bahagian router 10.2.22.2 10.2 ke 10.1 10.2.2.2 berada pada router 3 pada router 3. Maksudnya pada bahagian sini kita configure menggunakan destination yang ada pada router 3 serial 010 iaitu 10.2.2.2. Manakala pada router 3 dia refer pada serial 000 pada router 1 iaitu 10.1.1.1 lah. 10.1.1 10.1.1.2. Okey, sekejap Kemudian kita set transform set menggunakan transform set name yang sama iaitu VPN set. Match address. Okey, belakang ni 110 perlu menggunakan maklumat yang sama pada ACL extended tadi 110 kan. 110. Dia tak boleh nombor lain lah. Kalau you punya ACL nombor dia 150 letak 150 match address 150 supaya dia nak rujuk kepada ACL yang kita create tadi. Dan exit. Kemudian nampak ni dia pun dah nyatakan 110 is your access this number. Kemudian kita bind lah mengikut kepada serial connection kita tu, interface SE010 dan crypto map VPN map. Ni yang telah kita bindkan tadi. To bind together lah yang benda-benda ni Okey, dah selesai. Dah selesai pada router 1 dah selesai. And then okey, router 1 dah selesai jadi apa yang kamu kena buat selain pada router 1, kamu kena buat benda yang sama pada router 3. Kena assign, kena enable dulu security technology package, kena update dulu macam yang tadi saya tunjukkan pada task yang pertama tadi. Kemudian kena create ACL menggunakan ACL number yang sama tetapi IP address yang berbeza lah. Kena ubah di antara source dan destination merujuk kepada kedudukan router 3 tadi. Kena configure balik ISAKMP dan DV-Hellman number 2 Kemudian ini untuk phase 1 juga sama untuk phase 2. Penggunaan transform set name yang sama dan begitu juga dengan algoritma yang sama bagi bahagian IKE phase 2 lah.
Internet Key Exchange kan. Okey. Dah selesai sampai task 12. Jadi kamu kena display menggunakan command do show crypto IPsec XA. Jadi dia akan jadi macam ni. So IPsec XA. Ini bila mana kamu ping daripada router daripada PC 1 kepada PC 2, setiap kamu ping, kamu akan nampak ni lah packet encrypted. Biasa kalau contoh macam saya dah hantar data sebanyak 9 kali, jadi 9 kali itulah packet tu akan di-encrypt. Encapsulate 9 kali, encrypt pun 9 kali. Di-capsulate 5 kali, decrypt pun 5 kali. Macam itulah. Jadi kita dapat memaparkan ini. Jadi kita dah tahu bahawa laluan di antara router 1 dan router 2 tadi telah pun di-encrypt. Jadi selain daripada itu, kamu juga boleh menguji laluan di antara mungkin PC B kepada PC A. Sama ada dia encrypt ataupun tak decrypt. Berdasarkan kepada verification show crypto tadi. Show crypto tadi. Okey, boleh ke? Faham tak? Faham tak semua? Faham. Azrul faham baik. Yang lain faham Faham. Faham. Baguslah. Sekali terang dah faham Kalau 2 kali terang mungkin lagi faham. Ni individu. Individu. Lab kan? Lab individu lah ni boleh hantar lah minggu depan lah. Time-time boring-boring tengah kuarantin tu kan. Boleh lah buat. Asyik main game je kan. Tengok movie kan. Boleh buat nanti minggu depan hari Selasa tu boleh hantar lah tapi kalau tak tahu boleh bincang. Kita boleh bincang dalam grup WhatsApp lah nanti. Walaupun individu tak ada masalah pun, boleh bincang sesama sendiri. Baik. Okey. Ada soalan lagi tak? Daripada pelajar-pelajar DDT 5, DDT 6. Sebelum, mungkin tak nampak lagi lah sebab saya terangkan secara umum, secara general je kan. Jadi mungkin lepas ni kalau dah mula buat, barulah nampak kat mana yang tak faham baik. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan mula masuk pada chapter yang barulah. Chapter yang kelima, dan jangan lupa untuk study chapter yang keempat. Chapter 4 berkenaan dengan VPN. Sebab minggu depan juga kita akan buat quiz lah quiz chapter 4 Kita ada 5 quiz, tinggal berbaki 2 quiz saja, chapter 4 dan chapter 5. Dan minggu depan kita adalah minggu yang ke-11 minggu ke-11 kita ada 3 minggu saja untuk bersama secara online. Kemudian pelajar-pelajar dah membuat persiapan untuk final exam. Dan saya harap jika ada pelajar yang tak submit lagi assessment, boleh berbuat demikianlah. Submit assessment mana yang belum hantar, yang dah hantar. Yang dah hantar okeylah. Okey, dan nanti untuk minggu depan saya akan bagi soalan untuk practical task. Practical task ni macam lab lah, sama juga. Sama je. Cuma mungkin saya gabungkan lah. Contohnya di antara GRE dengan CHAP ataupun PEP. Macam itulah. Combine macam tu. Okey, baik. Itu saja. Kalau tak ada soalan, kita jumpalah kelas pada minggu hadapan. Jadi tahniah pada hari ini ke semua pelajar menghadiri kelas secara online. Jadi saya fahamlah semua pelajar walaupun ada kekangan internet, ada kekangan dan sebagainya, saya harap dapat memberikan komitmen yang baik dan saya doakanlah semua berjaya untuk study, dimudahkan untuk study, membuat assignment, membuat projek, documentation, prototype dan sebagainya. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Encik. Salam. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Terima kasih Encik. Terima kasih, Cik.